Barang siapa mengerjakan amal soleh. Pertama, tepuk dada tanya iman. Kata Allah, bila beramal soleh, bila kita jadi orang beriman, tak kira kita lelaki ke perempuan, kami, kata Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Aku tak perlukan redanya manusia, kalau cukuplah reda engkau. Ini iman. Apa lagi yang kita mampu ubah? Kecuali terus mengubah diri kita sendiri untuk makin dekat dengan Allah. Kerana hanya orang yang beriman, yang betul-betul dekat dengan Allah, yang pasti dapat pertolongan Allah. Saya sebut antara contoh dalam beberapa siri ceramah saya, kita nak selamat di alam kubur tanpa menjadi makanan cacing-cacing tanah, ulat-ular dan sebagainya, apabila kita di kalangan golongan para nabi, al-anbiya. Ada ke kat sini? Kan? Saya selepas Nabi Muhammad, saya Ustazah. Sila bangun, tolong keluar. Kan? Kita takkan bertemu dengan Nabi yang baru. Itulah dia kekasih Allah, Khatamul Anbiya. Kemudian, Masya Allah, yang juga selamat daripada menjadi makanan tanah, itu adalah golongan asyuhada. Ada? Asyuhada? Saya Ustazah. Dulu saya mati syahid. Lepas tu hidup balik. Ni saya nak cerita kat Ustazah. Kita tak tahu. Walaupun mungkin ada di kalangan kita yang insya Allah direzekikan sebagai orang yang mati syahid. Tapi kita tak boleh buat confirmation. Maka bila kita sebut ramai dah yang mati, ya Allah. Ibarat kalau negara Malaysia ni ada 14 buah negeri. Sekarang ni yang berbaki di Rafah tak sampai 2 negeri pun. Maknanya dah makin pupus. Dan mereka bukan nak menghalang kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah semata. Tapi sebenarnya mereka tak nak tengok ada orang Islam hidup atas muka bumi ini. Yang mereka pun dengan muka tak malunya menumpang bumi ciptaan Allah. Tapi mereka tak mau bumi Allah ni diduduki oleh orang-orang Islam. Maka kita kena bersiap sedia. Di mana jua. Hari ini Allah pertontonkan saudara-saudara kita di sana. Kita tak boleh panjangkan tangan kita. Petik mana-mana Swiss untuk langkah kaki kita ni berlari kepada mereka. Tapi kita kena siap sedia. Kerana mukmin ini sebenarnya satu. Cubit paha kanan, terasa paha kiri. Hari ini mereka yang dizalimi begitu. Bukankah pernah berlaku kepada Saidina Bilal bin Rabah? Macam mana tubuh yang sebegitu diletakkan batu besar atas kepala sampai nak sebut Allah pun berat. Nak sebut Allah ni berat sebab ada kalimah syaddah. Huruf tu bersyaddah, berat nak sebut Allah. Maka digantikan sebab hati Bilal bin Rabah yang penuh dengan iman, Allah berikan lisannya menyebut Ahad. Ahad. Ma makna? Merujuk Allah yang tunggal. Sampai satu tahap lemas, sakit, teruknya kita nak sebut Allah pun payah. Jadi lambang ahadnya Bilal bin Rabah, mu nak buat apa pun kat aku tak apa. Aku ada Allah yang Maha Esa. Tak pernah tinggalkan aku, sentiasa ada bersama-sama aku. Ini iman. Dan hari ini kita tengok saudara-saudara di bumi Gaza, sampai boleh dah Ustazah kalau kita boleh hantar mesej pada mereka, tak apalah. Untuk kali ni je nak selamatkan anak engkau, diri engkau. Tak apalah berlakon-berlakon je cakap kat dia apa. Aku tak Islam dah. Boleh ke nak cakap macam tu? Tak. Mereka takkan mahu menjual beli iman yang hanya Allah boleh campak dalam hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Paling kurang bila nampak kematian orang tersayang berlumuran darah depan mata, apa yang mereka sebut Allah. Apa yang mereka sebut jannah. Aku redha ya Allah sebab semua ni akan menemukan aku balik dengan kesayangan aku ni dalam syurga. Mereka nampak mati di mata aku ya Allah. Tapi sebenarnya mereka hidup di sisi Engkau. Mereka sedang menanti-nanti aku, hai Allah. Dan menjadilah kita tukang doa paling setia kepada saudara-saudara kita kerana paling kurang harapan kita ya Allah. Bila mereka telah mati sebagai asyuhada, mereka berlari-lari di dalam syurganya Allah saat kita dihalau daripada barzakh masuk ke padang mahsyar.
Nampak tak kita video-video bagaimana mereka dihalau ke Rafah, kononnya itulah satu-satunya tempat paling selamat. Subhanallah, sebiji kereta dihuni oleh 40 orang. Pasal apa? Pasal mereka tak tahu nak lari ke mana dah. Tapi mereka sangat mulia ketika dihalau daripada barzah ke mahsyar. Mereka ada tempat yang paling istimewa. Muhasabah yang sepatutnya ada dalam jiwa kita. Aku nanti saat dibangkitkan di mahsyar, saat dibangkitkan dari barzakh, dihalau ke mahsyar, hina atau muliakah aku? Yang bersenang-senang hari ni. Orang tak ada rumah, tak ada makanan. Kami kat sini senang. Bagaimana yang kita nak dapat senang di akhirat? Perlukah kita buang segala kesenangan atas dunia ni? Tak mesti. Tapi cukuplah kita punya rasa. Seandainya kita, generasi kita diuji begitu, subhanallah. Anak kita kena jentik dengan cikgu kat sekolah pun kita sing-sing lengan dah pemarah cikgu dekat sekolah. Kita tak boleh tengok anak-anak kita susah. Bagaimana kita nak mengganti jiwa ibu-ibu di bumi Gaza? Ustazah tu cakap je. Kalau jadi kat Ustazah macam mana? Dan sahabat mata Allah, kita serupa. Kita sedang upgrade iman kita dengan segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Lalu, tadi golongan Anbiya selamat, golongan Asyuhada selamat. Ada satu je golongan lagi. Sebab Anbiya kami bukan, Asyuhada pun belum tentu, subhanallah. Tapi golongan yang ketiga adalah Al-Awliya. Siapa golongan Awliya ni? Para wali-wali Allah. Orang kita faham, wali Allah ni, kalau kita lalukan dia atas air, dia tak tenggelam kan Ustazah? Jalan kaki bukan ada sampan perahu. Dia tak tenggelam kan Ustazah? Dia boleh berjalan atas air. Itu cerita wali kan? Faham wali ni kalau kita hunus dengan pedang, pisau, darah tak mengalir kan Ustazah? Pisau terpelanting kan? Tu wali kan? Itulah suka sangat tengok drama-drama yang tak apa-apa, entah kan? Simak dirahmati Allah. Kita rasa hebat sangat dah. Inilah wali Allah. Kalau malam tadi, siapa yang duduk rumah flat tinggi, tengok kat langit, panggil semua ahli keluarga. Mak nampak tulisan Allah tu. Agaknya nak kiamat dah ni. Jom kita baca Quran sama-sama. Terasa macam terpaling dekat dah dengan kiamat. Sekali besok malam tak ada pula dah nama Allah ni. Lupa balik. Kita hanya nak cari ajaib. Pelik-pelik. Sebenarnya yang super ajaib, subhanallah. Semua mukjizat yang berlaku pada para rasul kita tak dapat nampak dah. Tapi Al-Quran, tak ajaib lagi kah? Apa yang berlaku hari ni semua Allah cerita dalam Quran. Macam mana dia boleh tahu ni? Sebab bila Rasulullah bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi-Nabi yang terdahulu, ada pendeta-pendeta yang kata, ni bukan manusia biasa ni. Bukan kata-kata dia ni. Tapi ada yang maha tahu menceritakan kepadanya. Dia tak hidup zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tahu tentang cerita itu? Ini iman. Bila orang tengok apa yang berlaku di bumi Gaza, goncangnya dunia hari ini tanpa iman, orang yang bertadabbur Al-Quran akan kata, Tuhan, bukan kau tak cerita dalam Quran. Tinggal kami je yang tak ambil tahu. Semua kau dah cerita dalam Quran, ya Allah. 60 tahun aku hidup. Aku hanya baca tapi aku tak faham. Ada majlis ilmu bertebaran. Aku tak cinta untuk mendatanginya, ya Allah. Hari ini, tolong ambil pelajaran muslimat dirahmati Allah. Sebab Masjid Saidina Hamzah. Kan? Yang rupanya kali ketiga dah saya datang. Itu yang tipah tertipu. Tadi baru sampai mesej nak disampaikan. Sebab apa? Sebab Ustaz kata, ini ada masjid ni abang dulu ada main bola dekat padang, dekat tu semua segala kan. Saya ingat pertama kali lah datang sini. Rupanya nampak Ramli Burger kat sebelah tu. Bukan aku dah datang tempat ni dulu. Jawapannya muslimat, kami bukan apa seronok, lapang dada datang. Tapi dah mula dah jajah pandang saya pandang jajah. Kerana kami rasa bersalah dengan nama-nama yang kita tak berapa nak kenal dalam susunan jadual dia tu. Nanti dia kata, ni hari tu masjid tu bukan Ustazah dah datang ke? Kenapa dia orang dapat lagi? Tu jajah letih nak jawab. Faham ya? Sebab baru ni saya pergi kat mana? Dekat Bandar Hussein On. Satu surau tu. Subhanallah, surau Jumaat. Besar jugalah walaupun namanya surau. Terasa barakah seronok pergi muslimat dirahmati Allah. Saya pernah datang ya sini, Kak. Macam pernah masuk je surau macam ni. Sebab kita dah kejap surau ni, masjid ni kan.
Tak pernah Ustazah, kami dah 5 tahun tunggu Ustazah. Okey, sorry. Rasa bersalah, malu sangat. Hebat taruh mana kau ni sampai 5 tahun. Maknanya kadang-kadang kita tersilap. Nama masjid ni kita ingat ni. Sama dengan satu surau. Surau tu dekat bawah flat. Muslimat dirahmati Allah, sangat terhad. Minta maaf sebut, memang suraunya tak cantik pun. Tapi orang tanya, bukan dah 2 kali Ustazah datang tempat ni? AJK dia memanglah kami buat trik. Hari tu orang lain yang call. Hari ni orang lain pula. Janganlah buat macam tu muslimat dirahmati Allah. Tapi saya faham Masjid Saidina Hamzah minta untuk kuliah tetap. Saya malu kita pernah naik dekat dewan ke atas tu. Subhanallah. Ibu-ibu yang sakit lutut boleh sampai naik ke atas tu. Hari ni saya tanya Jajah, kelas kat atas ke kat bawah? Tu macam dengar marhaban ke apa tu Ustazah, kat bawah ke? Subhanallah, tahniah. Yang Allah pilih berada dalam majlis ilmu, tolong. Bukan dengan siapa kita belajar. Tapi apa yang kita sedang belajar semua dari Allah. Kita nak persembahkan balik kepada Allah. Tolong penuhkan ruang-ruang majlis ilmu di mana yang paling hampir dengan dirimu. Masjid Saidina Hamzah berusaha keras nak datangkan ramai orang ke sini. Tapi mungkinlah hari ni yang dengan saya satu kereta daripada Seremban, Negeri Sembilan. Saya nampak orang Rawang pun ada ni. Masya Allah. Jauh-jauh yang datang ni. Saya nak tanyalah ke orang Rawang. Kat Rawang tu tak ada kelas ke? Tak ada majlis ilmu ke? Ada. Ustazah jangan malukan saya. Cik Rodiah Sharif kata. Jangan malukan saya Ustazah. Ustazah ngajar kat Rawang hari Khamis hari tu saya ada kan. Nak cerita, jangan bagi tahu dia. Cuba tanya dia, tak penat ke? Syek majlis ilmu je. Tapi muslimat dirahmati Allah, kenapa dia muncul? Bila mana ada orang yang bawa rezeki kan? Nak buat apa lagi Ustazah kat rumah kan mengaruk sana sini baca kisah tak apa-apa tadi kat handphone tu. Baik datang majlis ilmu. Kurang-kurang saya rehatlah sekejap handphone ni 2 jam. Kurang-kurang. Betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Nak bagi makan suami tak ada dah Ustazah. Muda-muda lagi acik dah kena tinggal dengan suami. Allah lebih sayangkan dia. Nak pergi rumah anak duduk seorang je Ustazah. Acik duduk dengan anak yang baik. Alhamdulillah. Anak seorang lagi meninggal aksiden Ustazah. Terkejut. Makcik rasa nak putus jantung. Tapi sekarang lisannya sebut apa? Ustazah tak payah jawab dah benda ni. Sebab bila orang ada masalah tanya, Cik, macam mana Cik okey boleh move on? Berdamai dengan takdir. Tu jawapan Cik Rodiah. Orang kena tinggal suami dalam anaknya masih kecil-kecil. Bila anaknya telah boleh dibanggakan, boleh memberi penghasilan, Allah matikan pusaranya di atas jalan raya. Subhanallah, bukan mudah muslimat dirahmati Allah nak move on balik ni. Jadi sekarang kawan-kawan datang, Cik, ada tauliah mengajar? Tak ada. Ustazah tu pandai je suruh jumpa Acik. Sebab dia yang akan pindahkan balik bahasa saya ni kerana hari-hari tak boleh hadir online. Subhanallah, kita bukan orang baik lagi. Pasti. Acik Rodiah tolong jangan perasan. Kita belum confirm syurga. Kita serupa sama. Tapi kenapa dia boleh nasihatkan diri dia? Boleh nasihatkan orang lain yang hadir dalam hidup dia? Kerana ilmu. Dan ilmu inilah insya-Allah yang menyuburkan, menumbuhkan iman kita. Barulah masuk tajuk AJK Masjid Saidina Hamzah. Jangan pula malu bila Ustazah sebut macam tu. Jawapannya rezeki. Syaratnya sekejap lagi Ramli Burger. Sekian dimaklumkan. Baik. Sejauh mana iman kita? Tajuknya. Sejauh mana iman kita? Bila sebut sejauh mana iman kita, kita nak tanya kepada siapa? Tanya pada kawan sebelah? Kan okey dah ni, tudung labu dah. Dulu kau tudung nampak leher kan? Iman ni dah jauh dah ni. Sejauh mana iman kita? Muslimat kan? Lepas tu kita jeling orang sebelah tu tak pakai stokin tu, iman memang senipis bawang lah. Jangan tengok kaki orang, tengok kaki sendiri. Sekian dimaklumkan. Okay? Tu mana tu handsock tu? Tak beli handsock lah, tahzan lah tu. Tiba. Kan? Muslimat dirahmati Allah. Orang tu nak datang, walaupun tenggek selendang atas kepala, dengan rambut yang masih berjurai-jurai ni, dekat dia punya apa? Bonjol pula dah. Bukan bonjol, apa? Jambul. Bonjol. Jambul dia terkeluar kan, muslimat dirahmati Allah. Raikan, hargai. Patut AJK Masjid kalau ada, pi bagi bunga telur ke orang macam ni. Sebab orang macam ni nak datang, macam-macam perang dalam jiwa dia. Sungguh muslimat dirahmati Allah.
Kan, ni nak datang ni okey ke? Aku dah 3 kali dah masuk keluar rumah. Tadi aku pakai tudung bawal macam tak syok, tak selesa. Aku tukar tenggiri pula. Ni aku tukar ikan parang pula. Dan ni tengok macam mana, tengok rupa. Tak jadi, Muslimat. Sebab dia tahu datang masjid kena tutup aurat. Faham ya? Ada orang yang datang masjid suka hati dia kan? Muslimat dirahmati Allah. Allah tak suruh tutup semua atas ke bawah ni. Allah suruh tutup kemaluan saja. Maka dia datang ke masjid, itu je yang perlu ditutup. Kita akan kata, pengerusi masjid tolong keluarkan gila dari ni. Kami lah pula yang rosak akal ni kalau tengok ni, subhanallah. Jadi nak ceritanya apa? Kita raikan semua yang hadir pada hari ni. Bukan siapa engkau orang mana, orang kampung mana tak pernah nampak pun muka. Sebab semua ni tetamu Allah. Ada orang tanya, apa kekuatan Ustazah nak datang lepas satu tempat? Sebab saya nak bertemu dengan orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang Allah muliakan? Di sana ada orang yang bukan tak tahu kita ada majlis hari ni. Tapi kenapa dia lalu begitu saja? Padahal dekat dengan rumah. Kadang-kadang, ya kalau dia disibukkan dengan ibadah, jaga mak kat rumah ibadah, keluarga semua daripada kampung datang bertamu di rumah itu ibadah. Semua kita boleh membentuk ibadah. Lipat kain yang dah seminggu tak lipat, itu ibadah. Sekian dia maklumkan kan. Semua ibadah sahabat dan mata Allah. Tapi kenapa ya dalam ramai-ramai tu kita yang tiba berada di sini. Bukan untuk ujub. Rumah flat aku berapa ratus pintu, 8 orang je ada. Yang lain neraka belaka lah tu. Astaghfirullahalazim. Kau dah kenapa? Syukur dulu ya Allah Tuhan. Paling kurang engkau paksa aku sibuk dalam kebaikan. Ini semua orang-orang yang dimuliakan Allah bila betul di hatinya. Jadi iman tempatnya di hati. Saya disambut oleh seseorang tadi dekat depan. Kenapa Ustazah tak cakap kitab Latahzan nak bawa hari ni? Saya tahu saya bawa tadi. Saya pun tak terfikir awal dekat oi. Kan jawapannya sahabat dirahmati Allah sebab saya terkenal. Nasihat Dr. Aida Al-Qarni ada satu dalam bab yang bertajuk iman adalah kehidupan yang sebenarnya. InsyaAllah kita menadah ilmu ni hari ni, kita akan dapat jawapan. Sejauh mana iman kita. Subhanallah, kata Dr. Aida Al-Qarni, orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Faham ya? Dia ada krisis keyakinan. Saya semalam on the way balik daripada Kedah. Dalam tempoh 24 jam, saya pergi dan saya balik. KL, Kedah, balik semula ke KL. Apa yang Ustazah cari ni, saya nak bacakan kepada sahabat-sahabat dirahmati Allah satu mesej yang saya dapat daripada seorang anak muda. Sudah, macam mana pula aku nak handle budak ni? Assalamualaikum Ustazah. Ni saya ... dulu mengaji dengan Ustazah. Okey, lama dah budak ni tak kontak. Budak baik ni, subhanallah, keluarganya pun baik. Mesti sekarang berdiri sebagai anak soleh ni, subhanallah. Ni doa seorang guru. Okey, pendekkan cerita, dia kata saya nak tanya soalan kepada Ustazah. Kebelakangan ni saya ada minta kepada Allah agar kematian saya dipercepatkan. Okey, muslimat. Saya sampai buat solat tahajud berkali-kali. Adakah perbuatan saya salah? Saya dah tak boleh hidup atas dunia ini yang penuh dengan kejahatan walau hanya 1 jam. Tolong Ustazah, mati itu lebih baik dari saya. Dunia ni dah penuh dengan orang jahat. Saya takut saya jadi jahat sama. Baik saya mati sekarang ni. Setan ambil peluang. Mati lagi bagus. Mati lagi bagus. Mati lagi bagus. Ini kerja syaitan. Hati-hati. Sebab guru-guru yang dihantar ke rumah mengajar tuition segala kan. Ada yang melaporkan. Ustazah, saya terkejut. Ustazah, tolong bantu saya macam mana nak bantu seorang anak remaja ni. Kenapa? Kan, patutlah asyik pakai tangan panjang je. Rupa-rupanya habis kelar tangan ni Ustazah. Saya ingatkan gelang ke, getah ke. Habis, kenapa? Saya stres. Mak saya suruh saya belajar je. SPM. Saya stres. Setiap kali stres dia kelar. Mak ayahnya seorang profesional yang sangat hebat. Saya bila dengar Allah, aku sibuk ni, dah nak mati lah pula budak ni. Kan, muslimat? Kena layan. Siapa tu yang Ustaz kata yang duduk sibuk macam gitu? Yelah bang, sekurang-kurangnya ni anak baik ni. Orang baik memang diuji. Orang yang nak makin dekat dengan Allah,
Iblis 10 kali. Dia sekali dekat dengan Allah, 10 kali mendatangi. Kita muslimin muslimat dirahmati Allah memang sedang di hujung tanduk dah. Kan ramai sangat musuh-musuh Islam, khususnya aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata yang memang Allah cipta untuk tengok bagaimana kita handle iman kita yang hanya Allah boleh beri. Kalau iman kita boleh transfer mudah, abang, masa abang iqamah azan dekat telinga bayi kita, tolong abang buka baju abang, luaskan dada, pindahkan sekilo iman pada anak kita ni. Besar nanti senang. Kita tak boleh pindahkan keimanan. Kalau tak boleh ambil rujukan Quran dan hadis, apa Raihan kata? Iman tak dapat diwarisi. Nyanyi ke main, beribu-ribu orang datang konsert dia. Tapi tak faham-faham juga. Ustazah, kenapa anak imam tu, mak dia ketua muslimat, tapi sembahyang tak? Waktu maghrib, Ustazah main gitar depan tangga masjid. Ini mak dia tak ajar ke? Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Jawapannya sebab sendiri kita kena tunjukkan kesungguhan untuk kita hidup dengan iman, mati dalam iman. Hari ini bila kita nampak orang-orang dah seperti hilang iman, tolong jangan rosakkan imanmu. Tu semua laknatullah. Tu semua orang tak dapat hidayah Allah. Ada kehidup macam ni, kita kecam, caci, maki, tak ada kasih sayang. Orang beriman jiwanya penuh dengan kasih sayang. Sebenarnya dia sedang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Jadi bukan mulut kita mengkecam dan mencaci mereka, tapi letakkan rasa kesian. Tuhan, kita yang dah buat segala Engkau perintahkan ni pun belum tentu syurga. Ini yang jelas-jelas berbangga dengan dosa maksiat yang dia buat. Macam mana ya Allah? Quran cerita ni lah orang-orang yang berada di tepi-tepi kawah api neraka. Tak payah ditolak oleh satu kuasa. Dia sendiri akan ditarik oleh api neraka yang lapar kepada manusia-manusia menggunakan nikmat Allah, tetapi hidup atas dunia penuh dengan maksiat. Jelas, maksiat yang jelas. Bahkan diulang dengan penuh kebanggaan. Tolong berhenti follow orang macam ni. Faham ya muslimin muslimat? Tapi kita jadi syok, pelik lah. Setan. Bukan kau yang macam tu, dia. Subhanallah, dalam pada kita mencerca, mencaci mereka, iman kita pun semakin nipis. Pernah tak buat? Kita hantar surat rasmi pada dia. Dengan ini saya dah tak mampu menegur kerana saya difahamkan, mufti pun dah tegur. Saya cuma nak bagi tahu, sebagai rakan senegeri di Kuala Lumpur ini, setiap malam solat hajat saya hanyalah menyebut tentangmu di dalam sujud akhir saya. Ya Allah, campakkanlah keimanan di dalam hati saudaraku sepulan-sepulan. Maka bagilah bengkung free kat saya. Contoh kan, sahabat dirahmati Allah. Tiba. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu pada diri kita, inikah usaha yang kita nak buat? Allah nak tengok jiwa, hati yang berkasih sayang macam mana. Jangan mudah kita menggunakan lisan kita serupa orang yang tidak beriman. Tolong sedih. Saya bincang tadi dengan sahabat-sahabat rakan usrah. Lepas TV Al-Hijrah, kalau tak makan dulu, Ustazah ketak duduk atas meja ni, sahabat rahmat Allah. Maka makan. Kita terfikir tak ibu-ibu, nenek-nenek sekalian, Allah sedang tunjuk kita apa yang berlaku di bumi Gaza. Mereka dah biasa hidup dalam kesusahan. Anak-anak kita tak boleh hidup susah. Kalaulah lepas ni kita logik akalnya, kita mati dulu tinggalkan mereka. Allah sedang tunjuk generasi depan tanpa iman, tak mampu mempertahankan iman. Kita akan dibuli sedahsyat itu. Bahkan mungkin lebih ngeri. Kita tengok orang jentik anak kita hari ni pun kita tak boleh hidup dah. Macam mana kita nak tengok anak cucu kita dibegitukan? Subhanallah. Hari ni kita bukan bertanding soal suami siapa paling kaya, menantu mana kita nak pilih, rumah siapa dah renovate ke belum, kereta siapa paling besar. Tapi besarkan iman dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita. Ustazah yang cakap kan tak boleh transfer. Saya dah cakap, tapi mereka tak nak buat. Macam mana Ustazah? Kita dah buktikan ke belum dengan perbuatan kita? Anak kita keliru, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana kita sangat bercakap konon terpaling beriman. Tetapi kita menunjukkan perbuatan orang yang tidak beriman. Kita kata kita benci kepada kemungkaran.
Tetapi kemungkaran itu kita yang tonton, tapi kita tak ada kekuasaan pun untuk mendoakan dengan kasih sayang. Akhirnya kita terkejut. Anak aku buat perangai macam si Fulan yang aku menyampah ni, ya Allah. Sebab sejujurnya mulut kata tak nak follow orang macam tu, tapi hati masih nak tengok, masih nak ikut, masih nak beli produk orang macam tu. Faham ya muslimat? Dia tak mustahil Allah pindahkan menjadi nanah dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min zalik. Sebenarnya orang-orang itu sedang ada krisis keyakinan. Mereka tak ada iman, mereka sebenarnya miskin. Walau mereka sedang berbangga-bangga dengan kekayaan dunia yang mereka ada. Mereka ini, kata Dr. Aid Al-Qarni, selamanya akan berada dalam kesengsaraan, dalam kepedihan, dalam kemurkaan dan kehinaan. Sebab jauh di dasar hati, kita akan terfikir kembali, dia ni nak apa sebenarnya buat macam ni? Laparkan like, laparkan follower, kenapa ya dia teruk macam ni? Sebab di sana ada orang yang tak perlu begitu pun ramai orang yang follow. Kesian. Memang kesian. Apa yang kau nak sebenarnya? Saja je kita bikin panas-panas sikit supaya semua orang akan share, tag kawan-kawan dia. Tengok ni manusia durjana. Rupanya kita pun tumpang durjana sekali. Na'udzubillah min zalik. Ibu-ibu nak luruskan kaki tak apa je. Jangan duduk kat meja saya. Luruskan kaki. Nak baring ala-ala gitu pun tak apa. Kamera Haji Yaakob ni dia fokus saya je. Dia tak fokus acik-acik. Dia risau. Subhanallah. Saya tak kisah. Ya muslimat dirahmati Allah, ada adabnya dalam berguru. Ada orang cerita, ustazah, ada seorang syekh ni saya datang. Masa tu yang tengah telefon ni ustazah, selebriti tahu. Dia selfie, dia kata, buang telefon itu. Saya tidak suka. Ustazah, nasib baiklah tak ada orang ambil video masa syekh tengah marah. Garang. Memanglah begitu ilmu yang sepatutnya. Tapi saya nak tanya, lepas tu orang tu datang lagi? Tak ustazah. Dan memang tak datang lagi dah lepas. Faham ya muslimat? Jadi maksud, jangan kita melampau sangatlah kan. Kita dah tahu guru kat depan ni, kita perempuan pula, dia lelaki, kita pergi silang kaki depan dia. Silang kaki pula tak perasan, kita pakai kain yang dalam tak ada seluar panjang. Kau rasa? Sekian dimaklumkan. Sama macam saya duduk kat meja ni lah. Kadang-kadang kaki saya ni berjalan. Jalan pasal apa? Alamak, tadi aku lupa nak cek meja ni lompong ke ada benda kat depan ni. Faham? Cuba bayangkan saya tengah mengagau tak apa-apa dah dengan kaki saya ni. Acik-acik kat depan ni. Oh Allah ustazah kan. Gedabak rupanya kaki dia tu. Kita kena tutup. Itulah aurat. Nak cerita pasal aurat, muslimat dirahmati Allah kan. Bukan sebut pasal nampak peha, nampak dada. Bukan. Sebut wanita saja itu dah aurat. Ada jenis orang lelaki. Lelaki-lelaki yang ada tolong tutup telinga sekejap. Tak payah sebut. Dia pakai baju sekian-sekian. Tak payah. Tapi cukup dah sebut. Ada seorang perempuan ni. Dia dah macam tueng tiba-tiba. Apa yang tueng tu? Perempuan macam tu. Sebab tu nampak gambar pun jadi macam gila sekejap. Lupa isteri kat rumah. Lupa segala. Pasal apa? Iman. Masya Allah. Jadi kita jangan pelik. Pasal apa kita disuruh menutup wahai wanita? Sebab kita tahu Allah ciptakan lelaki. Kalau tak mampu, iman mereka kuat. Tipis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Akhirnya nampak perempuan bertutup pun itu menjadi mangsa mereka. Jadi di sana tinggal ada, tutup-tutup pun kena rogol dengan orang juga. Astaghfirullah, na'udzubillah min zalik. Kau tahu pasal apa ada lelaki yang begitu? Kerana ketika itu dia ada peluang. Walaupun wanita mangsanya itu sedang bertutup patuh syariat. Mu tahu dah apa jawapan dia? Sebab selama ni ustazah, saya bekerja nampak poho perempuan, dada perempuan. Geram saya tak ada peluang masa tu. Tapi bila saya nampak perempuan ni bertutup, masa tu dia lalu seorang-seorang. Dan saya je seorang manusia dekat situ. Inilah peluang. Tak sedikit orang yang ditangkap kerana kesalahan-kesalahan seperti ini. Bila mereka ditanya, kau tak ada perasaan ke? Bayangkan kalau itu mak kau. Kalau itu anak perempuan kau tak ada perasaan. Saya tahu benda ni salah. Tapi ketika itu saya tak mampu mengawal iman saya, nafsu saya. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Itu jawapan mereka. Kenapa sampai tak boleh kawal nafsu? Kau tak boleh pandang ke itu macam anak perempuan kau? Kau tak boleh tengok anak perempuan kau dizalimi. Sebab hari-hari saya nampak perempuan yang membuka aurat di depan mata saya. Wanita, kamu tak dengar perintah Allah, kamu selamba suka hati saja atas dunia,
di sana ada lelaki yang mendakwa begitu, kamu juga turut berdosa kerana ada wanita yang baik sedang dizalimi oleh lelaki-lelaki durjana. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Sebab tu kita dilarang membuka pintu. Dalam bab zina dalam Quran, kenapa Allah sebut penzina wanita, az-zaniyatu, baru Allah sebut wazani, penzina lelaki. Ulama tafsir kaji sampai detail. Maknanya dalam bab zina, perempuan yang buka pintu dulu. Subhanallah, sahabat-sahabat dan mata Allah, kita jaga dengan iman. Biarlah tebal nipis mana kita ada iman. Kenapa kita tak boleh ikut-ikut orang yang begitu? Kerana kita punya iman. Semoga semua wanita-wanita salihah yang mendambakan syurga lalu didambakan oleh syurga itu, hari ini mendengar nak upgrade lagi, nak memperbaiki lagi. Bukan cara pakaian saja, tapi cara cakap, cara pandang. Bagaimana kita mengikat nafsu kita ni dengan iman. Allahu Akbar. Semalam dalam Facebook saya, kan orang pelik, tak ramai orang like. Ustazah intai jugalah kan orang like ke tak like. Dah ustaz yang drive, sangkut pula balik biasanya Kulim KL 4 jam, kena pula 7 jam. Saya pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah menda tu yang. Macam ni rupanya bang perempuan nak cantik, sampai teruk dahsyat macam ni. Betul lah Piramli kata cucuk tang ni kan, muslimat dirahmati Allah. Kenapa saya share? Akal kita yang sempurna, belum iman lagi kata, tak sakit ke? Kenapa nak ubah wajah sampai macam ni? Semata-mata nak cantik. Kena cucuk vaksin sampai 3 kali pun, ya Allah, merungut-rungut kita kan. Ini semua Yahudi, Dajjal ni Ustazah. Sakit tu satu hal lagi. Hari ni, kita sakit lutut, vaksin yang kena. Kita sakit ni, vaksin yang kena. Kenapa selalu demam ni? Vaksin ni pasal dah ni Ustazah. Vaksin kata aku tak salah apa weh. Contoh kan, muslimat dirahmati Allah. Sebab dah makin menua, memanglah akan datang penyakit-penyakit tu, muslimat dirahmati Allah. Tapi di sana ada puak yang terlampau obses dengan kecantikan. Tak perlu cucuk pun, tapi dia nak cucuk gila-gila. Masya Allah, video tu berdurasi 5 ke 6 minit. Panjanglah bagi orang yang sangat memanfaatkan masa. Tapi dalam masa perjalanan tu saya, macam mana? Patutlah Islam direct, tak boleh ubah wajah. Direct, jangan kita membentuk kening-kening kita. Direct macam-macam yang boleh tak boleh pada seorang perempuan. Apa tak boleh Ustazah? Ustazah pun cukur kening kan? Banyak kali sangat orang cakap saya macam tu. Pahala kak cakap cukur kening. Saya ni memang ditakdirkan Allah. Gondol macam tu tak banyak. Nak buat macam mana? Allah nampak macam cukur je. Suka hatimu. Sekian dia maklumkan. Allahu Akbar. Pergi Mekah pakai niqab. Ustazah Zai kan? Jangan tipu kening Ustazah saya kenal. Apa salah kening aku ni Allah? Ya Rab, muslimat dirahmati Allah. Itulah kalau orang nak bercakap, tetap bercakap juga. Subhanallah. Kata Allah dalam surah Taha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ada akal, bukan tak tahu mana baik, mana buruk. Mana Allah suka, mana yang Allah tak suka. Kita cukup menjadi seorang manusia mukallaf sempurna. Sebab tu Allah pikulkan kita, hey, ini wajib kau buat, ni haram tak boleh buat. Cukup. Saya tak tahu Ustazah, saya jahil. Maklumlah saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Salah. Manusia Allah bagi rasa ni, tahu dah mana yang Allah suka, mana yang Allah tak suka. Sebab tu ada orang Allah, tak apalah tak Islam pun. Semua agama mengajarkan kebaikan untuk umat dia. Kan? Hati-hati. Sebab muslimat dirahmati Allah, apa yang ada dalam agama lain hanya mungkin untuk kebaikan peribadi seorang manusia. Untuk di dunia semata. Tapi kita, selepas kematian itu pasti dibangkitkan untuk hidup yang tidak ada mati-matinya lagi. Okey, ibu-ibu mengadulah apa jua masalah. Suami, anak-anak, kerjaya, harta benda, semuanya teruji sekarang Ustazah. Dia akan berakhir dengan datangnya satu ujian besar, itulah sakaratul maut. Orang dalam kubur tak ada letak lengan atas dahi dah. Kenapa anak aku tak balik lagi dah lewat malam? Tak ada, sahabat mata Allah. Ajal mai saja, mati dah aku ya Allah. Aku baru hidup dari pagi sampai ke petang. Aku ingat malam nanti aku nak beramal solehat. Tak.
Kata-kata ini keluar pada orang yang usia 60-70 tahun, yang bila sampai usia ini, sehari malaikat maut ziarah dia 70 kali. Ibarat, ya Allah, nak ambil dah ke ni Allah, sabar dulu malaikat maut ni pun. Belum lagi, Allah kata. Tapi dia lalu lagi sekarang ke Allah sekarang. Lambat sikit lah ya Allah, satu saat. Sian pula dia tengah berkemban ni, takkan nak mati kat sini pula. Tak boleh tangguh. Sesaat tak boleh. Ya Allah, sekarang ya Allah. Aku tengok ajal dah dekat. Besok. Tapi hari ni ya Allah, sebab bengkak-bengkak kaki dah sembahyang sunat ya Allah. Ambil dah sekarang nyawa dia. Allah kata, belum lagi. Engkau ni. Apa malaikat maut. Ya, muslimat dirahmati Allah. Sabar. Belum. Besok aku kata besok. Tak terlambat. Sebab tu bila pengesahan kematian, kita kadang-kadang geram. Doktor, bagilah cantik sikit. 2:22 pagi. Senang saya nak share kat Facebook. Mak saya meninggal tepat jam 2:22 pagi pada 22 hari bulan Februari. 22 hari bulan 2. Kau dah kenapa ingat pilih tarikh nikah ke apa? Masya Allah. Ustazah, mak saya meninggal 2:21. Kalau 2:22 kan cantik. Ni peliknya manusia ni. Pelik. Ada orang yang sampai macam tu. Kan muslimat dirahmati Allah. Sebab satu saat tak boleh terlambat. Satu saat tak boleh tercepat. Kalau Allah kata tiba dah sekarang ni. Maka kat mana kita nak kata, lambat lagi kot, okey lagi kot. Tak apalah iman merosot sikit. Kan iman ni yazid wa yanqus. Jap naik, jap turun. Ada orang bertanya kepada ya Rasulullah, pasal apa bila aku duduk berdepan dengan kau cerita pasal syurga neraka. Syurga aku rasa macam aku yang duduk dalam syurga tu, sejuk tubuh aku. Bila kau cerita pasal neraka, aku rasa macam aku yang dihumban ke dalamnya, panas tubuh aku. Aku rasa takutlah ya Allah. Ya Rasulullah, bila aku duduk dengan kau, aku rasa akulah yang terpaling baik. Kita di kalangannya pun ada macam tu. Saya ustazah di majlis ilmu ni, saya sebenarnya tak faham apa ustaz tu ngajar. Langsung tak faham. Tak apa-apa, entah tajwid, ikhfa ada 15 huruf, mat saja ada, mat arif, li sukun, li apa segala, li ada, mat asli ada, mat alwi tak ada pula. Ustazah, saya pening lah belajar tajwid ni. Lepas satu guru, tukar satu guru, tak faham-faham. Agak pergi je. Buat apa buat benda sia-sia, ustazah tak faham buat apa pergi. Akak doa, paling kurang on the way nak pergi, atau sedang duduk tak faham, atau on the way balik tu Allah cabut nyawa. Syahid kita muslimin muslimat. Subhanallah, untung. Ada suami tanya balik, hari ni ustazah tak lalat tu ngajar apa? Agak-agak berapa suami yang tanya. Kan? Dia lagi, kita tak cerita lagi dia suka. Abang duduklah sini, tadi kan ustazah cakap, ustazah baru dah datang, mak engkau ni ada je benda nak cakap kat kita semua. Kan? Rimas dia. Kita asyik, bukan sama je ke ustazah awak yang semalam tu, ustaz awak yang kemarin tu cakap sama je syurga, neraka, halal, haram. Ya abang dah tahu tak payah cerita lagi dah. Tapi kita suka nak bercerita. Muslimat dirahmati Allah. Tapi ada di sana memang orang tak nak dengar. Jadi kita cakap apa? Muslimat dirahmati Allah, kita bukan nak ambil exam hujung tahun. Lepas kuliah ni ustazah tak panggil semua JK Masjid, edarkan paper, pensel 2B kena ada. Ada? Tak ada. Muslimat dirahmati Allah. Cukup kita mengambil keberkatan. Dan memori jangka pendek ni kejap lagi, orang tanya, ustazah tu datang daripada mana tadi? Dari TV Al-Hijrah bang. Dia pakai tudung dia macam sengit sebelah hari ni. Tak tahu kenapa entah. Itu memori jangka pendek. Memori jangka panjangnya, dia lekat akan ada daripada 1 jam atau 1 jam setengah ni. Nanti tiba-tiba ada tetamu datang. Kawan sekolah lama 20 tahun dah tak jumpa. Semalam saya on the way balik. Laki aku tak jumpa ni. Rupanya dia jumpa kawan dia dah 24 tahun tak jumpa. Ni kawan abang masih kat Mahat dulu ni. Lain dah dia. Begitulah pandangan dia pada abang. Pandang atas bawah lain sungguh. Lebar kiri kanan. Sama je lah abang kita-kita ni semua. Yelah yang dia terkejut tengok abang sebesar ini. Sebab dulu abang kan pemain bola dia kata kan. Jadi abang tengok dia pelik. Dia tengok masa balik jumpa kawan 24 tahun tak jumpa. Sebaik sampai di Kedah, menangis terkejut. Pasal apa? Kawan abang ni meninggal. Tiba-tiba padahal semalam orang sembang kena ketawa bertepuk tampar dengan dia. Itulah ajal bang. Sampai-sampai kat Kedah semalam. Sampai hati saya kata, Tuhan, apa mesej kau nak sampaikan?
Aku tak selamat sampai ke KL ke besok, ya Allah, astagfirullah, 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 selamatkan ya Allah. Sampai dengan berita kematian. Besok 24 tahun lost contact, Allah jumpakan. Semua ni kerja Allah. Sahabat-sahabat, ada sesuatu benda yang kita nak belajar sebenarnya. Supaya baik kehidupan orang yang kita cemburu, nampak tenang, nampak lapang. Apa rahsia dia? Antaranya duduk dalam majlis ilmu untuk mencambahkan iman. Mencambahkan iman. Sebab dia perlu dipolish dengan ilmu. Kita hanya tahu yang dulu-dulu. Bab solat dulu. Bab puasa zakat dulu. Makin sama je lah kita ni. Tak ada perubahan zaman kanak-kanak, remaja, dewasa. Diuji bertalu-talu. Sama. Lepas tu tanya macam mana orang tu boleh nampak macam tenang. Walaupun dia bukan orang kaya, bukan orang senang. Ya Ustazah? Perubahan. Kita pun boleh kenal diri kita. Dulu asal orang hentak, kita marah. Sekarang dah reda dah kemarahan tu. Sebab kita tak nak dimarah oleh Allah. Tak nak dimarah oleh para malaikat Allah. Ya Rabb, sahabat-sahabat muslimin muslimat, ilmu mampu mengganjakkan kita kepada iman yang lebih tinggi, insya-Allah. Apa lagi? Tidak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, menyucikannya, membuat jiwa ini bahagia dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan dengan kereta besarnya, bukan dengan rumahnya yang hebat, tapi hanya iman. Subhanallah, ya aku pelik lah tengok engkau sekarang. Dulu kan kau suka tengking-tengking laki kau. Sekarang aku tengok kau dah macam wanita salehah sangat. Ya ke? I tak rasa lah macam tu. Kan? Aku jiran kau. Dulu, apa yang kau tak baling kat laki kau tu? Aku jadi saksi. Cuma aku tak share je kat Facebook. Sekarang aku tengok kau sambut laki kau depan pintu. Bertukar apa laki kau tu? Dia macam tu lah. Tapi aku dah bertukar dah sekarang. Sejak apa muslimat? Sebab kita tak boleh ubah orang. Kita hanya boleh ubah diri kita sendiri. Sampai bila abang nak berubah ni? Makin kurus dan makin stres kita. Sebab kita tengok dia tak berubah-berubah pun. Tapi bila kita mengubah diri kita, sahabat dirahmati Allah, ya Rabb, dia pula pelik. Yang duduk sini jap. Abang pelik lah sekarang. Pelik apa bang? Kenapa sekarang sayang dah berubah? Kenapa bang kurus sejak sayang makan ubat kurus tu? Tak adalah, yang tu makin lebar je abang tengok. Tapi awak sabar je sekarang ni. Contoh kan muslimat. Jadi kita bila dapat pujian begitu, jangan, memanglah kita hadir majlis ilmu hari-hari kan, abang tu memang jangan harap lah kan. Gaduh balik muslim. Cuba kita, itulah bang, saya pun tak tahu. Kita ni kan dah dekat nak mati, anak besar-besar, menantu tengok je perangai kita ni bang. Kita main perasaan, main jiwa, sahabat mata Allah. Malam hari, subhanallah, kita berdoa tak fokus lain. Aku dah tak macam dulu, ya Allah. Dulu dia lepas gaji, dapat bonus, tak beli gelang, aku marah. Sekarang gelang ke apa, aku dah tak heran. Ya Allah, jangan sampai keluarga aku mati tanpa iman. Tak ada iman ni miskin di sisi Allah. Tak ada iman ni sengsara. Tak ada iman ni takkan bahagia selama-lamanya. Minta gesa. Tak apa bang, tak ada yang lain. Jangan sampai iman kita ditarik oleh Allah. Kita boleh percontohkan kepada suami dan anak-anak kita hari ini dengan mudah. Tengok macam mana hebatnya orang di bumi Gaza. Dah habis segala tapi iman semakin membesar dalam jiwa mereka. Kita dah miliki segala-gala tapi iman semakin hilang. Apa kita nak cakap di hadapan Allah? Tolong muslimat dirahmati Allah, kita perbaiki, ubah diri kita. Dalam pandangan para pembangkang Allah yang sama sekali tidak beriman, cara terbaik untuk menenangkan jiwa adalah dengan bunuh diri. Faham? Sebab orang tak beriman rasa, kenapa nak mempertahankan hidup? Kalau laki yang bagi aku makan selama ni mati, aku nak hidup macam mana? Laki tak ada ni. Anak-anak aku yang dah kahwin, lupakan aku, ya Allah. Macam mana aku nak hidup? Sedangkan dulu aku hidup bersama-sama dengan mereka. Aku tak boleh hidup dah, ya Allah, macam ni seorang-seorang. Sahabat dirahmati Allah, kita punya iman. Sebab tu kita nak teruskan kehidupan. Jadi saya risau anak muda tadi dah mula hilang iman. Saya risau isteri yang diuji dah mula hilang iman.
Sebab saya bertemu dengan ramai wanita lagi diuji, lagi memperkukuhkan iman. Kak, kalau saya jadi akak, saya tak sanggup. Sebab tu saya diuji dengan cara lain. Akak diuji cara macam ni, akak kuatnya kak. Ustazah, saya bertahan kerana saya merasa saya bertuhan. Allah baik, Ustazah, Allah baik. Subhanallah, suami tak bagi nafkah pun Ustazah. Akak macam ni lah Ustazah, makin bulat je. Orang ingat laki bagi makan, tak Ustazah, sihat. Boleh buat nasi lemak pagi-pagi. Buat kek coklat. Tak apa-apa akak campak, tapi ramai orang order. Ramai orang order Ustazah. Kadang akak pun fikir, aku buat apa entah dalam kek coklat ni. Apa ramai pun orang order. Allah tu baik Ustazah. Subhanallah, sahabat dirahmati Allah. Allah ada saat kita betul-betul mengiyakan kewujudan. Tapi kita yang tak mengiyakan kewujudannya, kita kata, kat mana engkau ya Allah? Di mana kita nak mengukur keimanan kita? Subhanallah. Betapa malangnya hidup yang miskin iman dan betapa pedihnya seksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebab tu Allah bagi pada kita suratul An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, yakni undang-undang yang Allah tetapkan dalam Quran. Tadi saya bersembang dengan Farhadi kat TV Al-Hijrah. Beliau ni suami isteri lawyer, tapi terjebak jadi pengacara TV lah pula. Belajar kat UIA sama-sama dulu lawyer. So bila berlaku apa-apa tentang undang-undang seperti yang sekarang ni sedang hangat dibicarakan, saya siapa untuk bercakap tentangnya sebab saya bukan ahlinya. Beliau suami isteri antara yang saya call untuk bertabayun. Apa cerita sebenarnya? Ustazah tak tahu akta ini sekian-sekian. Ustazah ni orang yang ramai follow. Boleh tak bertenang dulu Ustazah? Kita punya yang berkuasa ni semuanya sedang nak menceritakan. Tapi sebab semua yang bukan mufti pun dah cakap, jabatan netizen semua dah bersuara. Diorang tengah mengkaji ni Ustazah kat mana. Yelah tapi jangan kaji sampai mati pula. Tak dapat-dapat jawapannya. Tak Ustazah. Kan? Ada sesuatu yang kita miskom di sini. Subhanallah Tuhan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan di hati kita undang-undang dunia boleh bertukar-tukar. Boleh menyebelahi orang ni yang betul sedangkan dia salah. Orang ni yang salah sedangkan dia betul. Undang-undang dunia. Tapi undang-undang Allah yang hakimnya adalah Allah yang maha adil. Peguam bela, peguam caranya bukan mulut kita yang bercakap. Bukan orang yang kita boleh upah kau sokong aku. Jangan kau kata aku salah. Aku ni betul. Aku bayang kau sekian-sekian. Boleh atas mahkamah dunia. Tapi tidak untuk mahkamah akhirat. Pasal yang bercakap bukan setakat tangan dan kaki kita. Tapi kulit-kulit kita. Wallahi kita tak boleh gambarkan macam mana kulit bercakap di hadapan Allah. Tapi surah Yasin cerita. Kulit-kulit akan bercakap di hadapan Allah. Aku nak cakap aku betul. Tak boleh. Sebab kulit ni dibawa menjadi sarung kepada daging-daging, tulang-tulang kita. Hari ni kita sentuh hati anak-anak kita. Sembayanglah mak ni suka tuduh-tuduh orang. Alhamdulillah kalau anak mak dah sembahyang. Bawa sembahyang apa tadi sayang? Kulit-kulit itulah, tangan dan kaki itulah akan berbicara di hadapan Allah. Mak kalau anak mak kata sembahyang-sembahyanglah. Tapi hati ibu kan? Ibu ni subhanallah, Allah bagi hati dia boleh baca anak yang cakap kelentong dengan tak kelentong. Ustazah saya ni bukan apa. Kalau yang sulung ni Ustazah, oi, tak tahu nak cakap macam mana lah Ustazah. Tapi yang bongsu ni sekali cakap saya dah lembut dah hati. Anak salah faham pula. Mak memang macam tu. Kalau Walong semua okey. Kalau kami ni semua tak okey. Begitulah isteri kepada suami. Nangis-nangis, Ustazah. Suami saya tipu saya. Akak ni suuzon. Suami akak baik kot. Ustazah, saya tahu bila suami saya kelentong. Macam mana akak boleh tahu? Dia bercakap dengan saya, mata tak pandang saya, Ustazah.
Rupanya pakar-pakar psikologi dalam sesi kaunseling boleh mengiyakan dari sudut sains, urat-urat saraf kita ni pun tak selesa bila lisan kita menipu. Faham ya muslimat? Sebab tu dia akan lari-lari, pandang-pandang, garuk sana, garuk sini. Sebab segala urat saraf ni, kau bohong, kau sebenarnya tak macam ni. Maka hiduplah dengan kejujuran sebagai senjata. Walaupun hari ni orang benci sebab kita terover jujur, satu hari paling kurang bila kita mati. Betul rupanya arwah tu. Selama ni aku ingatkan dia salah. Dia angkat tangan mendoakan kesejahteraan kita di alam barzakh. Cukup dah sahabat-sahabat. Kita bukan nak buktikan kita betul pada orang yang tak suka kita. Sebab bila namanya dia tak suka kita, kita bertukau jadi malaikat depan dia pun tetap dia kata setan kan, setan kan. Padahal kita dah pakai topeng malaikat ni sebaik-baik. Tapi kalau dia tak suka, sahabat-sahabat mata Allah, kita jadi malaikat. Kalau dia suka, kita ni setan sebenarnya. Tapi datang depan dia tu, Allah, I tak ada percaya orang lain, I percaya you je. Sebab belanja makan hari-hari free. Kan? Kalau dia suka. Inilah manusia. Cukuplah kejujuran sebagai senjata. Ada seorang sahabat, Ustazah tolong doa ya, saya kena fitnah ni dekat sekolah. Cikgu-cikgu pun nak buat benda baik ke anak murid, kena fitnah. Saya kenal cikgu. Saya nak dalam perjalanan suami hantar, saya kena pergi mahkamah Ustazah. Akan dibacakan tuduhan ke atas saya. Saya bila dah sampai dah on the way ke mahkamah, saya tak boleh halang hakim, tak boleh halang segala. Cukuplah senjata kamu adalah kejujuran. Menangis. Kenapa menangis beria ni? Ustazah je yang faham saya. Saya tak buat benda tu Ustazah. Tak, Allah faham. Kalau kamu jujur, pergilah. Hatta minta maaf Ustazah sebut, kalau kamu dipenjarakan lepas ni, semoga penjaramu itu sebagai uzlah untuk kamu dimudahkan masuk ke dalam jannah. Dia keluar, Ustazah terima kasih, Ustazah dah datangkan keyakinan. Sebab saya tahu diri saya tak buat. So what? Kalau kita tak buat, kita tetap hidup dengan iman, mati dengan iman. Muslimin, muslimat, orang boleh cakap macam-macam. Yang kenal diri kita adalah kita yang hanya nak tunduk patuh kepada Allah. Dan terpaling sakit bukan diumpat keji oleh jiran di sebelah. Tapi suami sendiri dah hilang percaya pada kita. Anak-anak dah hilang percaya pada kita. Orang yang paling dekat mengkhianati kita itu yang terpaling sakit. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi kita nak merayu undi dari siapa lagi? Sang Rabbul Izzati. Noktah. Tak ada siapa lagi dah yang kita nak tunjukkan amal soleh kita. Zaman media sosial. Apa tujuan kau kongsi? Kalau untuk makhluk, engkau yang rugi. Tapi kalau untuk Allah tak ada yang lain, benda tu akan balik kebaikannya kepada dirimu sendiri. Subhanallah. Lagi satu ayat yang Ustazah baca daripada suratul Nahl ayat 16 ayat 97 merupakan satu ayat terakhir hari ini untuk kita dapat jawapan sejauh mana iman kita. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Cuba ulang. Wa huwa mu'min. Cuba ulang. Sekali lagi. Sekali lagi. Agak-agak faham tak? Saya suruh ulang debor dah jantung. Aku bukan hafizah, Ustazah ni agak-agak lah. Nak suruh ulang wahwa mu'min je tu kot. Kan? Muslimat dirahmati Allah. Kemudian, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa mengerjakan amal soleh. Pertama, tepuk dada tanya iman. Buka je mata, tak nak fikir lain dah ya Allah. Mata aku beramal soleh, telinga beramal soleh, mulut, tangan, kaki beramal soleh. Kalau hatinya begitu, wallahi kita akan kuat. Hei tangan tu bukan hak engkau, jangan ambil. Kau kan nak beramal soleh. Mulut memang ikutkan geram nak cakap. Tapi kau kan nak beramal soleh, wahai lisan. Hati adalah raja. Baiki di sini dengan iman yang subur, lebur takabur kita. Muslimat, sebab itu ada hadis Nabi yang elakkan pertengkaran walaupun engkau di pihak yang benar kerana nanti akan disiapkan syurga
Di hujung syurga ada rumahmu. Kita, alah aku nak tengah syurga. Pahal pula hujung syurga ni. Banyak cekadak semua tahu muslimat dirahmati Allah. Asal syurga tak payah tanya dah. Lot tepi ke, end lot ke, corner lot ke, ada swimming pool, tak ada dah tanya. Asal syurga. Tolong matlamat kita amal soleh. Bagi tahu anak-anak, mama tadi kan kakak kat sekolah kan, ada kawan kakak tu. Tak apalah sayang, kan? Allah bukan tak tahu kakak orang baik. Tapi kalau dia patahkan tangan kakak, bagi tahu cikgu. Macam mana besok nak pergi sekolah kalau tangan dah patah? Setakat patahkan pensel ni tak apa. Kan? Jangan pula kita mengajar apa, besok patahkan jari dia pula. Teruk benar mak ni. Jadi bila anak tu ada dendam, saya tak faham lah ustazah budak-budak sekarang. Mana tadi belajar? Dendam kecil-kecil dah ada perasaan macam tu. Dia tak sedar semalam tu. Besok kalau pensel patah lagi, patahkan jari dia. Agak-agak lah mama ni. Mama gurau je. Tapi kalau buat bagus juga. Geram mama dengar. Mak ni. Sekian dia maklumkan. Okey, muslimat dirahmati Allah. Baik lelaki mahupun perempuan dalam keadaan beriman. Dia lelaki ke, dia perempuan ke, wahuwa mu'min. So jangan mudah-mudah sedih ustazah, orang kata acik semua anak perempuan, nanti doa tak sampai sebab yang paling afdal doa anak lelaki. Allah yang cakap, min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Cukup didik anak perempuanmu beriman, anak lelakimu beriman, kamu ibu perempuan beriman, ayah beriman. Tunggu ayah tak beriman, kamu didik anak-anakmu dengan iman. Masya Allah, cukuplah beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadamu kehidupan yang baik. Ini satu cara ustazah memujuk hati. Nak tiru? Muslimat dirahmati Allah, jom sebut. Susah sikit tapi kena sebut. Falanuhyiyannahu. Ulang. Payahlah pula ustazah, macam mana kita belit dah pula lidah. An-Nahl ayat 97. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ulang, hayatan tayyibah. Kata Allah, bila beramal soleh, bila kita jadi orang beriman, tak kira kita lelaki ke perempuan, kami, kata Allah, akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kaya tak mesti baik. Sihat tak mesti baik. Lelaki tak mesti baik. Perempuan tak mesti baik. Kerja hebat, gaji besar tak mesti baik. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Tapi falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hei Muzayyana, di sana sedang ada orang tak suka kamu. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Aku nak kehidupan yang baik ya Allah, di sini di sana. Aku tak perlukan redanya manusia, kalau cukuplah reda engkau. Ini iman. Sebab kita ada ayat Quran untuk memotivasikan diri kita sendiri. Apa dia muslimat? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sama juga bila sabar je Ustaz, sampai bila nak sabar? Sampai mati ke? Tapi dah tak sabar, belum mati lagi dah nak sabar. Macam mana Ustazah? Wa basyiris sabirin. Kak sebut ni kat lisan, serapkan di hati. Apa maknanya tu Ustazah? Dan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Seorang boleh datang tanya tips kat kita. Macam mana awak boleh sabar? Macam mana awak boleh tenang-tenang saja walaupun segalanya dah tak ada? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Apa lagi kata Allah? Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kita rasa kita boleh syurga dengan solat kita? Belum tentu. Sebab itu wajib buat. Kita rasa kita boleh syurga dengan Ramadan kita yang penuh 30 hari? Belum tentu. Dan kalau macam tu baik tak payah puasa sesuai Ramadan ni. Confirm lah dah tak syurga. Tapi ternyata dengan sabar kita, dengan nampak susahnya orang kita turut susah, dengan nampak gembiranya orang kita turut bergembira, tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada benci. Allah tambahkan. Mu solat macam orang lain juga. Jadi tak ada lah sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi pahala bertambah kerana apa? Kerana iman. Kau nak hidup bersama orang-orang beriman. Bersihkan hati. Subhanallah. Di sini Allah boleh tambah-tambah.
Bayangkan kita mati, ya Rab. Asal kapet merah ni, Allah, dulu aku tak pernah di VIP kan di dunia. Syurga aku, ya Allah, bersama as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal masuk syurga. Aku, ya Allah, padahal aku dulu tak pernah jadi imam. Aku bukan ustaz, ustazah, ya Allah. Kau ni dulu manusia yang bersih hati. Kau ni dulu manusia, Masya Allah, kau buat amal soleh biasa-biasa saja. Tapi kesabaran kau. Nampak macam mana Rasulullah bagi tahu pada sahabat-sahabat dalam masjid satgi akan ada orang yang masuk ni ahli syurga tu. Sahabat-sahabat geram. Dia baru masuk ahli syurga. Kita hidup lama ni pekis. Macam itulah bahasa kan. Lepas tu seorang datang ikut dia balik rumah. Macam alasan dia bagi nak duduk rumah. Aku tengok tak adalah malam sembahyang bengkak-bengkak kaki. Kan hari ketiga dia geram sangat tanya. Macam mana Rasulullah kata engkau ni ahli syurga ni? Mai syatib sikit. Tak ada apa, kau pun tengok kan aku tahajud 2 rakaat je macam kau. Tak adalah lebih-lebih sangat. Sebab aku memang tak mampu. Tak apa, ceritalah. Mesti ada sesuatu ni Nabi kata ahli syurga. Keluarlah dari rumahmu tanpa ada sekelumit dengki kat orang. Lalu Nabi keluarkan satu hadis. Orang ada dengki ni muslimat dirahmati Allah. Dia akan memamah pahala-pahala yang kita timbunkan. Kempes balik. Susut balik pasal ada api dengki di hati. Ya Rab, suami tak boleh padam api tu. Jiran tetangga, guru agama kita tak boleh hazaf daripada hati kita. Tapi kita, aku ni dengki kat orang ni. Tak ada syurga untuk kita. Boleh ibu-ibu, iman kita mampu diukur dengan rasa di sini. Beriman ke aku sembahyang? Tutup aurat labuh-labuh macam ni kan main. Aku rasa anak aku je betul, anak orang lain ni semua tak betul. Tapi sebenarnya dengki sebab anak dia boleh dapat sambung universiti, anak aku tak dapat. Sebenarnya di sini. Jadi kita nak ukur bukan pakai pembaris yang mana, tukang-tukang jahit keluarkan tali tip, bang tolong pegang jap ukurkan iman saya ni sekejap. Takkan dapat ukuran itu. Makin hari kita ditambah usia, makin bercita-cita untuk mati sehingga menjadi penghuni syurga. Pendaftaran itu tak boleh dibuat oleh orang lain, hanya kita. Betul ya muslimat dirahmati Allah, maka jangan berhenti mengecapi nikmatnya keberkatan majlis ilmu. Kita mungkin datang dengan keadaan dosa yang menggunung, tak banyak amal soleh, tapi keberkatan orang-orang soleh yang duduk kiri, kanan, depan, belakang kita. Kita pandang kakak ni, hari ni duduk sebelah aku. Moga nanti kalau dia syurga, tak ada aku, dia cari aku, ya Allah. Kalau aku syurga, aku nak minta dengan Allah. Aku seronok duduk dengan kakak tu kat Masjid Saidina Hamzah dulu, ya Allah. Pasal apa? Pasal aku terlelap, dia kejut aku, ya Allah. Contoh kan, sahabat rahmat Allah. Jadi gitulah antara contoh-contohnya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, inilah kehidupan tayyibah. Tak nampak senang, tapi tenang. Dengan apa? Ukuran iman yang hanya bila kita balik bertemu dengan Allah, ini bahagian aku yang mana? Kerana hidup engkau dengan iman, mati engkau dengan iman. Maka tolong tangisi iman yang semakin menghilang. Bukan tangisi harta benda makhluk yang mula menghilang. Terkadang Allah tarik semua itu untuk Allah top up iman kita yang dah lama hilang. Maka jangan cari Allah saat susah semata. Tolong berkejar berlari kepada Allah saat kita senang. Nanti bila kita susah, Allah yang berlari mendekat kepada kita. Maafkan saya. Guru-guru tauhid akidah marah bila saya sebut berlari. Allah berlari, ini bukan sifat Allah. Allah Al-Khaliq. Kita makhluk berjalan, berlari, makan, minum. Tapi maksud Ustazah tadi tu dalam erti kata bahasa yang kita mudah nak faham. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah. Moga Allah redha. Moga Allah ampun dosa. Moga Allah kabul segala doa. Hari ini kita duduk dalam Raudatul Jannah. Satu hari moga-moga Allah jumpakan kita dalam jannah yang sebenar. Bugarkan iman. Begitu juga seluruh ahli keluarga yang kita sayang. InsyaAllah dengan iman inilah tiket utama kita ke syurga. Sebesar zarah iman menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.